بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah bertaubat, memperbaiki amalan mereka dan menerangkan kebenaran yang mereka sembunyikan. Maka orang itu aku terima taubatnya dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha mengasihi. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan azab sengsara dari mereka dan tidak pula mereka diberi tempoh pelonggaran. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, sila bergantinya malam dan siang, bahtera-bahtera yang berlayar di lautan membawa muatan yang berguna kepada manusia, dan pada apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, juga pada peredaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semua itu terdapat bukti-bukti yang jelas tentang keesaan Allah dan kekuasaannya bagi orang-orang yang berfikir. Walaupun demikian, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah sekutu-sekutu yang lain dari Allah. Mereka menyintainya sebagaimana mereka menyintai Allah. Tetapi orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan andainya orang-orang yang zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahawa kekuatan itu punyaan Allah semuanya, dan bahawa Allah amat berat siksaannya, nescaya mereka tidak akan melakukan kezaliman itu, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut itu,
andainya kami mendapat peluang kembali ke dunia, tentulah kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan amalan-amalan mereka menjadi penyesalan-penyesalan kepada mereka, dan mereka tidak sekali-kali akan keluar dari neraka. berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Apakah yang dimaksudkan dengan keterangan-keterangan yang jelas itu? 247, yaitu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk sekalian Nabi dan Rasul. Itu maksudnya kebenaran yang jelas. Al-Bayyinat. Dan petunjuk dengan bayyinati wal huda. Setelah kami menerangkan kepada mereka di dalam kitab min ba'dina bayyana lin-nas fil kitab. Kitab itu kitab mana? Allah Ta'ala telah perjelas dah kebenaran itu, yaitu kitab suci yang dimaksudkan di sini ialah kitab Taurat. Dalam kitab Taurat tu ada dah sebut kebenaran-kebenaran itu, petunjuk-petunjuk yang diberikan melalui Nabi Musa sebelum itu. Banyak sekali kebenaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawanya disembunyikan mereka. Itulah yang jadi masalahnya di zaman Nabi kita tu. Ahlul kitab ni menyembunyikan ilmu. Dan bila-bila masa pun, bila orang yang berilmu tu menyembunyikan ilmu, jadi masalah lah. Jadi masalah. Atau selewengkan ilmu, sepatutnya lagu lain, pergi wayak lagu lain, serupa juga, masalah juga. Jadi malapetaka juga. Begitulah yang berlaku kepada kitab Taurat tu. Kitab Taurat itu telah dipesongkan, diselewengkan daripada keadaan yang sebenar, dengan dibuang sebahagiannya, ditambah yang lain ke dalamnya, dipesongkan, ditukar perkataan-perkataannya. Antara sebabnya ialah kitab Taurat itu asal tu tak tahu duduk mana. Ada sekarang ni dalam apa bahasa pun itu bukan asli, tak ada kata lebih lah. Sebab dia bahasa Inggeris misalnya, bahasa Inggeris itu pun bukan asli dah. Jadi tak ada kelebihan. Bahasa Arab ada juga, macam-macam bahasa ada, tapi hak asal mana tak ada boleh diyakini seperti Quran. Mana teks hak asal tu. Lepas tu kalau ada hak asal dulu dalam bahasa Ibrani, itu pun yang sudah diselewengkan. Sudah diselewengkan. Lepas tu susuk pula, tak raya sebenar pula, menyembunyikan apa yang sebenar. Jadi kitab-kitab suci ni bukan kitab Taurat sajalah. Kitab-kitab lain pun dalam dunia ni dia jadi macam monopoli. Golongan ahbar, golongan pendeta-pendeta, golongan padri-padri atau sami-sami hak tu je. Orang ramai ni tak tahu mana, tak tahu gapo. Paling-paling tinggi pun baca je, baca tak tahu gapo. Gitulah cerita. Baca tu pun yang sudah diselewengkan. Padahal dalam kitab-kitab tu banyak sekali asalnya menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran ajaran yang dibawanya banyak sekali. Banyak sekali kebenaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawanya disembunyikan oleh mereka. Jadi kebanyakan dalam kitab Quran ni dia lebih sebut dengan jelasnya Taurat, Injil. Ahlul kitab. Padahal kalau kita baca sebenarnya kitab-kitab dalam agama Hindu pun serupa juga.
Ada juga, walaupun sudah diselewengkan. Tidak betul dah. Kita percaya gitulah. Tidak betul dah. Tapi banyak, maknanya bukan Taurat Injil saja. Benda ni diceritakan di dalam kitab-kitab dahulu, oleh Nabi-Nabi dahulu. Dalam kitab-kitab lain pun sama. Tetapi orang jadi terlindung. Begitu cerita. Bila terbuka kan, saya nak cerita sikit lah pengalaman hal saya tu dalam internet ni, yang berlaku di India. Bapa dia marah sangat ke orang Islam tu ni, sebab masuk Islam ramai. Orang-orang Hindu masuk Islam ramai, termasuk sami-sami dia tu, sami-sami dia tu ramai masuk Islam. Hak hebat-hebat lah, hak so-so. Jadi hak tu jadi ancaman lah. Sebab itulah orang Islam, ulama-ulama ni ditangkap, masuk jail. Masuk jail apa? Sebab apa? Ulama-ulama tu baca kitab dia, berdasarkan kitab dia sendiri. Sebut Islam ni betul, ajaran Islam ni betul, Nabi Muhammad tu Nabi akhir zaman, betul lagu tu. Jadi tak boleh pergi situ. Ini apabila orang ramai ni pandai baca kitab, sudah susah selalu. Susah selalu. Berbeza dengan kita orang Islam ni, Quran ni daripada dulu sampai sekarang, siapa saja boleh. Kalau ada kelayakan, pandai, boleh baca, boleh tafsir sendiri. Tak ada siapa dia nak halang pun. Tak ada khusus dengan kasta tertentu, kasta Brahman misalnya, hak tu saja yang boleh pegang kitab tu. Tak ada gitu Islam. Lepas tu kita ada hak asal. Kitab Quran dalam bahasa Arab tu ada, walaupun tersebar banyak juga terjemahan-terjemahan dalam berbagai-bagai bahasa, tapi kalau nak tengok hak asal memang ada. Itu bezanya. Itu bezanya. Hakikat ini telah didedahkan oleh Allah pada firman-Nya. Walaupun di kalangan orang Arab tu mereka duduk nampak kitab Taurat, kitab Injil tu ya apa. Sebenarnya kalau kita baca ayat Quran ini, dia tidak khusus dengan hak tu. Tidak khusus dengan hak tu. Sebut tu oleh kerana itu yang terdedah, yang diketahui oleh mereka orang-orang Arab tu. Sebenarnya di negara-negara lain, agama-agama lain pun begitu juga. Kalau baca kitab-kitab suci mereka, walaupun sudah diselewengkan, sudah dipesongkan, sudah ditokok tambah banyak, tapi masih ada banyak lagi. Masih ada banyak lagi. Di dalam kitab-kitab tu yang menyokong, membenarkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat ini telah didedahkan oleh Allah pada firman-Nya di dalam surah Al-An'am berikut. Ni baca. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Bermaksud, dan tiadalah mereka kaum Yahudi menghormati Allah sesuai dengan penghormatan yang sebenarnya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Bertanyalah kepada kaum Yahudi yang ingkar itu, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan kepada orang ramai sebahagian kecil daripadanya, dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya. Sedang kamu pula diajarkan dengan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya yang tidak diketahui olehmu sebelum itu, dan tidak juga oleh datuk moyangmu. Katakanlah kepada mereka, Allah jualah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka leka bermain-main dalam kesesatannya. Ini salah satu yang dalam Quran di tempat lain disebutkan macam mana penyelewengan mereka, macam mana cara mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah itu. Inilah caranya, macam-macam cara, iaitu tukar ayat-ayat, dakwa kata Tuhan tak ada waktu apa-apa. Lepas pada tu kitab suci itu dijadikan sebagai helaian-helaian yang berasingan supaya mudah nak masuk,
nak buang mana-mana. Itulah yang dia sebutkan qaratis. Qaratis dalam bentuk kertas. Ini menunjukkan kertas itu sudah ada. Dan kitab Taurat itu ditulis atas kertas, atas kertas. Jadi mereka buat keluar sebab yang pegang benda tu hanyalah ahli-ahli agama. Orang ramai tak ada pegang kitab-kitab tu. Jadi mereka lah yang buat keluar. Tubdunaha wa tukhfuna katsira. Buat keluar ada juga, tapi yang sembunyi lebih banyak. Banyak lagi yang sembunyi. Begitulah cara mereka menyembunyikan kitab Allah, menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah. 249. Mereka itu dilaknati Allah. Jadi orang yang bersikap macam ni bukan khusus dengan Yahudi, Nasrani saja, ni siapa-siapa pun. Kita sekarang ni kalau menyembunyikan ayat Allah sama. Jangan berasa kita ni tak ada kena-mengena, tak kena kita terlepas sombong kita. Tak. Kita pun lagu tu juga. Kita pun lagu tu juga. Mereka dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Mana-mana boleh melaknat tu laknat berlaku. Jadi kita nampak kau, kita dengar kau orang duduk laknat ni. Tak ada dengar kita kata. Orang kafir terutamanya laknat kau. Tak ada. Bahkan dia membenarkan, mengiyakan ada. Dia kata dia agama dia tu betul dah lah. Agama dia tu sanggup perai sana sini tu agama lah. Jadi mana melaknatnya? Orang yang menyembunyikan agama ni tak. Kalau nak laknat, nak kutuk orang-orang hak tahu rahsia mereka lah, hak tu lah. Tapi kalau orang ramai ni, ya kah? Jadi macam mana maksud laknat ni? Di mana? Di dunia ke di akhirat? Kita nak tahu. Kalau dalam ayat ni sebut gitu ya. Baik, kita tengok pada nota 249. Dikatakan di sini bahawa mereka dilaknati Allah. Dan dilaknati juga oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Kita tidak menyaksikan semua ni. Siapakah semua makhluk yang dapat melaknati itu? Secara tepat dan jelas tidak disebutkan di sini, tak sebut. Tetapi ia disebutkan dengan tepat dan jelas di dalam ayat 161 selepas ni je ada siapa yang dimaksudkan itu. Mereka adalah para malaikat dan manusia seluruhnya. Itu yang sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi dapat laknat Allah ni orang-orang ni terutamanya yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, yang menyelewengkan kitab suci. Sebab kitab suci itu diberikan oleh Allah untuk panduan untuk manusia, jadikan sebagai pedoman. Tiba-tiba pedoman itu tak betul. Kalau jas saja tak betul pun pening dah. Kompas saja tak boleh nak pakai, pening. Apalagi kalau kitab suci. Kalau kitab suci. Jadi yang melaknat tu dalam ayat ni, iaitu ayat 250 161, situ disebut dah siapa. Lepas tu kalau kita kata dan manusia seluruhnya, situ muskil pula. Allah, malaikat tu bagai tak nampak kita kata. Lepas tu manusia seluruhnya, bila manusia kutuk laknat orang-orang lagu ni, terutamanya orang kafir. Mana ada laknat? Kita adalah kita kata macam-macam lah kita kata, kita kutuk perbuatan yang keji tu. Tapi di sini manusia seluruhnya ni mana? Dikatakan di sini bahawa mereka dilaknat oleh manusia seluruhnya. Di manakah seluruh manusia melaknatnya? Melaknatnya di dunia ke atau di akhirat? Kalau dikatakan di dunia, maka kenyataan tidak menunjukkan begitu. Macam kita sebut tadi lah, terutamanya orang-orang kafir yang seagama. Yang seagama dia puji bahkan Tok Sabi dia puji bahkan padri-padri dia. Dia puji bahkan rahib-rahib dia tu. Dia ni lah duduk jaga agama kononnya. Mereka ni lah duduk bimbing kita dalam hal agama. Jadi tidak kutuk, tidak laknat. Tentu sekali mereka tidak melaknati satu sama lain.
Biarpun setelah ia meninggal dunia, dia meninggal dunia pun tak ada laknat lagi. Bahkan duduk puji semata lah. Tutup guru dia tu. Jelas sekali berdasarkan firman Allah, apa yang tersebut itu berlakunya di akhirat. Kata manusia seluruhnya laknat ni di akhirat, bukan di dunia. Kalau tengok ayat tadi saja, dia boleh cabarlah kita, mana ada kami tak ada laknat pun, kami puji ada. Sebab itu kita kena tahu daripada Quran sendiri. Di tempat lain dia sebut, lihat firman Allah berkenaan di bawah ini, baca. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Bermaksud, dan dia Nabi Ibrahim berkata pula kepada kaumnya, perbuatan kamu menyembah berbagai berhala, tidak menyembah Allah itu hanyalah kerana menjaga hubungan kasih mesra di antara kamu masing-masing dalam kehidupan dunia ini. Kemudian pada hari kiamat kelak, sebahagian kamu akan membantah sebahagian yang lain, dan sebahagian kamu pula akan melaknatkan sebahagian yang lain, dan kesudahannya tempat kembali kamu ialah neraka, dan kamu tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Tengok tempat saya garis ni, dalam nota tu tak ada, cuba tengok sini. Situ kan, melaknat sebahagian kamu pula akan melaknat sebahagian yang lain. Dia ada sebut. Mana ni cerita ni? Kiamat. Bila kiamat besok, bila tengok, oh kita kerugian, kita tidak dapat petunjuk rupanya, pada ketika tu dia laknat lah ketua-ketua agama dia tu, pada ketika tu. Ini satu ayat. Kalau kita tengok ayat lain, ada beberapa tempat yang menyebutkan begitu, bahawa seluruh manusia laknat tu bukan di dunia. Sebab kalau dalam dunia tak tepat. Dan dalam Quran pun tidak sebut dalam dunia, dia sebut gitu secara umum. Nak tahu di mana, tengok ayat lain, baca pula seterusnya. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Bermaksud, Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam neraka bersama-sama umat-umat yang terdahulu daripada kamu dari kalangan jin dan manusia. Tiap-tiap satu umat yang masuk mengutuk, yakni melaknat akan saudaranya, golongannya sendiri, hingga apabila mereka semua berhimpun di dalamnya, berkatalah golongan yang akhir mengenai golongan yang pertama di antara mereka, wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami. Oleh itu berilah kepada mereka azab seksa yang berlipat ganda dari azab neraka. Allah berfirman, kepada masing-masing dari kamu disediakan azab seksa yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Sini pun cuba tengok dalam ayat disebut. Ni cerita mana ni? Cerita akhirat. Cerita di akhirat. Jadi hak sama-sama agama tu melaknati satu sama lain. Sebab apa? Kepada ketika tu dah nampak dah. Dah nampak dah tak betul. Akibat buruknya ikut ajaran yang salah itu. Nak masuk neraka lah. Pada ketika tu lah kutuk mengutuk dan melaknat ni. Jadi sekalian manusia hak Islam tu memanglah, hak Islam tu, hak kafir pun kutuk juga, semua kutuk. Jadi seluruh sekalian manusia yang disebut dalam ayat tadi betul lah. Cuma ia tidak nyata di sini. Sebab kita kena ingat, bila Quran bercerita kepada kita, dia tidak cerita tentang dunia saja. Dia cerita tentang dunia dan akhirat. Itu dia. Kalau kitab-kitab lain cerita tentang dunia saja. Jadi dalam Quran ni jangan kita kaitkan dengan dunia saja. Kalau cerita kutuk manusia semua laknat, jangan kita kaitkan dengan dunia saja. Sebab manusia belum selesai lagi, belum habis ceritanya dengan mati ni. Dia ada lagi di akhirat. Jadi kena ambil kira hak Tuhan sebut tu siapa akhiratan. Dia kena kira gitu. Jangan kita kata semua dunia. Tidak, Quran tidak duk cerita tentang dunia saja.
Dia cerita tentang akhirat juga. Jadi hak ni berlaku di akhirat. Di akhirat tu pula ada beberapa peringkat tu. Setengah-setengahnya berlaku di alam barzakh, setengah-setengahnya berlaku di mahsyar, setengah-setengahnya berlaku di dalam neraka. Hak disebut tu. Jadi banyak cerita, banyak peringkat tu, banyak tempat tu. Cumanya kita boleh tahu daripada ayat-ayat Quran ni di mana berlaku. Tu jelah. Kalau tidak, tak mungkin kita tahu benda ni. Kalau tidak Al-Quran ataupun hadis cerita, kita tahu ni atas dasar percaya kepada hari kemudian. Nak tahu mana? Tuhan royak lah. Kalau Tuhan royak, kena terima lah. Kalau ada dalam Quran ni betul berlaku, padahal tak berlaku lagi. Royak ada. Besok kita boleh tengok lah semua ni. Di mana sebahagian daripada mereka melaknat sebahagian yang lain. Nampak berlaku lah. Nampak berlaku. Jadi hak ni di mana? Di dalam alam mahsyar, di mahsyar. Suruh masuk neraka tu tak masuk neraka lagi. Lepas duduk mana? Duduk di mahsyar. Ni akhirat juga. Setengah-setengah tu dia sebut dalam neraka betul. Akhirat juga. Jadi akhirat ni bermula di mana? Bila saja kita mati. Alam barzakh tu akhirat dah lah tu. Bukan akhirat ni mahsyar. Dah, waktu lepas kiamat waktu mati ni, sebelum kiamat lagi, matilah sampai masa dia masing-masing tu. Jadi lepas mati tu ada dah. Itu akhirat dah juga tu. Tapi hak mengutuk laknat ni kita sendiri boleh dengar, boleh tengok mana? Di mahsyar. Di mahsyar. Lepas tu 251 nota ni. 251. Mereka kekal di dalam laknat itu, khalidina fiha, kekal dalam laknat itu. Laknat ni asal makna dianya kemurkaan Allah. Bila ada hak ni menyebabkan manusia tu jauh daripada rahmatnya, tidak mendapat rahmatnya. Jadi orang yang dilaknat, orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah, tak mendapat rahmat Allah. Tak mendapat rahmat Allah, beratlah. Dalam dunia ni kan Ar-Rahmanir Rahim, orang kafir pun dapat juga rahmat tu. Ar-Rahman, Rahman tu Tuhan yang bersifat dengan rahmat. Bahawa kafir pun dapat juga kan. Dia sama dia tu dapat kasih sayang, dapat kebahagiaan, keseronokan, kesukaan, kejayaan. Rahmat belaka lah tu. Dia akhirat besok tak ada dah tu. Kalau untuk orang kafir tu dahsyat tu. Kalau tu dia bergomor sangat dakwah, suruh dakwah. Tak sewi kekal kafir masuk Islam tu sebab sesok tak ada langsung. Rahmat ni kalau nak ada orang kafir dunia ni je. Kalau nak ada. Kalau hak teruk dalam dunia, habis rugi dunia akhirat kan kata. Hak tu tak sewi tu teruk sangat tu. Hak tu yang Nabi SAW tak berhenti berdakwah. Sahabat-sahabat dia tak berhenti sebarkan Islam ni. Bila dia berkuasa, Islam dia sebar tak berhenti. Itulah sebabnya. Sebab apa? Kita ni kena tanya juga. Tuhan tanya bila dakwah, bila rakyat, bila mengajar, bila sampaikan ilmu Allah ni kepada orang lain. Berat kalau tanya hak tu kan. Berat kalau tanya hak tu. Sebabnya orang nak boleh masuk Islam, jadi dia sabit dengan kita juga. Dia sebab kita ni sebab. Jadi orang kafir tak boleh nak buat contoh kepada kita. Bahkan dia merasa dia lebih baik. Nyaya kan lagu tu. Berat tu. Sepatutnya kita ni dakwah tu dari segi kehidupan kita tu sendiri tu sudah dakwah dah. Dia boleh tengok orang Islam nak ke mana. Ni contohnya. Ni tak boleh buat contoh. Pahala ke mana? Sakak lah kalau Tuhan tanya kalau lagu tu. Dengan sebab itu kita kena sokong, kita kena bela, kita kena bersama-sama dengan orang-orang yang nak dakwah ni. Masing-masing orang ni duduk mengajar, itu pun satu bentuk kerja agama juga. Kalau duduk dakwah, keluar dakwah begitu begini, macam-macam bentuk atas nama macam-macam tu. Kita kena sokong. Jangan duduk sekat. Jangan duduk sekat. Misalnya kita kata suatu ketika dulu, sebelum Covid rasanya, kecoh kan Dr. Zakir Naik mari Malaysia ni tak boleh berdakwah kan. Tak boleh. Padahal kalau dia dakwah, dia kecak tu habui nak mana orang ni, tu habui mudah orang tu terpaut dengan dia, mudah tak masuk Islam.
Malaysia ni orang kecek orang putih biasa je, umum boleh bahasa Inggeris. Jadi dia tu ada kelebihan tu, dia boleh. Tiba-tiba dia sekak, kena jawab depan Tuhan esok tu. Bukan di negeri dia saja orang masuk Islam, di negeri lain pun tu Tuhan beri ke dia. Kena jawab tu pihak berkuasa. Apa yang sekak? Kita ni, kita kata negara Islam dah. Di mana kuasa kita? Takut kau orang tu, takut kau orang ni. Kebetulan masa tu nya hak memerintahnya hak tak berapa nak ke Islam. Hak orang Islam jadi gelisah. Macam-macam menyebabkan jadi orang Islam di gelisah. Tak ada lama mereka. Orang selit mata nampak. Masa tu. Macam-macam nak suruh hatta kelik kan masuk jail lah. Supaya Maulana Kalim Siddiqi masuk jail dah. Sebab apa? Orang kafir banyak masuk Islam ke dia. Apa yang kita nak sekat orang sini nak masuk Islam? Dah lah kita tu tak buat orang masuk Islam. Orang nak boleh buat kerja lagu tu kita pula tak beri. Kalau dulu kita kata zaman PS lah. Zaman PS orang kekek sibuk tu dah. Allah ni tidak PS dah. Beri lah. Kalau saya kata lagu tu. Sebab apa Tuhan akan tanya kita tu bila kita dakwah. Dah ada orang nak dakwah kita sekat pula, kita tak beri pula. Ini masalahnya. Sama juga dengan tabligh, jemaah tabligh, sahabat-sahabat saudara-saudara kita dalam tabligh, biar dia buat, biar. Dia dakwah. Molek tu dia buat kerja. Masing-masing buat kerja agama ni. Jangan harap kepada hak alim saja. Hak alim saja jangan. Hak jahil pun cara dia. Paling tidak hak saya rasa tertarik lah tabligh ni, jemaah tabligh. Cara dia tu tak erti bahasa, tak erti apa cara dia. Dia main psikologi halus cara dia. Tak erti bahasa kita kata nak dakwah apanya. Dia kelih mata, kelih. Maknanya nak pakat, mari kita pakat pergi masjid, moga sama-sama Islam dah. Hak kafir pula ajak orang kafir. Mari ni tak erti, ada seorang je hak ertinya. Mari apa? Sokong dia lah. Dia nak ajak ni. Kan? Mari kelih mata. Pergi rumah ke rumah, kan bagus tu. Mana tahu Tuhan nak buka hati dia dengan sebab tu. Jadi fikir ni tak pernah kita diajak lagu ni, tiba-tiba ajak lagu ni, royak benda ni. Bayangkan orang-orang barat tak pernah dengar tentang agama, tak tahu gapo dia akhirat, gapo dia hidup ni, hidup selepas mati tak tahu, tiba-tiba orang royak nengungkanlah. Lepas tu pergi tengok, putih mata tengok ni depan, depan tengok, tak ada maksud lain pergi ni, habis piti sendiri ke apa pergi, dengan maksud nak ajak orang kepada Islam. Kan mulia kerja tu. Dengan sebab itu, sebab dia ni tak ada campur politik, tak ada campur apa, dia berjaya. Dia kok mana-mana pun jadi orang tidak suka buruk. Itu polisi dia lah, cara dia sebenarnya. Dia nak supaya orang lain juga Islam ni hak lengkap lah. Tapi mula-mula tu kan ayat belakang selalu. Orang mana tak semaya, biar lengkap lah semaya dulu. Itu je nak ayat. Biar masuklah Islam dulu, lepas kita kira lah, bawa pergi kepada hak alim pula. Nak boleh masuk dulu. Ini usaha yang bagus, yang mulia. Kita kena sokong. Ada lebih kurang salah silap sana sini, biasa manusia ni. Tak ada kumpulan yang sebenarnya suci, yang bersih, yang kita kata sempurna, tak ada. Kita kena saling menyempurnakan orang Islam ni antara satu dengan lain. Gitu sepatutnya. Kalau mana ada kuasa, gunalah kuasa dia. Setakat ada tu untuk menyebarkan Islam. Jangan pula kita jadi penghalang. Macam saya sebut tadi, Dr. Zakir Naik tu. Jadi ada saja Malaysia awak ke apa? Ada saja. Lain apa boleh kalau lagu tu. Jadi sepatutnya kena fikir hak tu. Sebab Tuhan akan tanya, dia pun ada kuasa tu. Dia pun ada kuasa tu. Tak kira lah siapa, mana-mana ada kuasa lah. Dalam Malaysia ni apa yang kita halal dia. Dah tengok dah mudah ramai orang masuk Islam. Mulia. Tetapi tuduh ada pula waktu malangnya.
Hak sama-sama Islam, tuduh Wahabi lah dia. Support juga saudara kita Firdaus Wong tu, berapa banyak khidmat dia, berapa ramai orang masuk Islam. Anak murid Zakir Naik sini dituduh Wahabi juga. Bila tuduh Wahabi, kerana tu disekat. Malah teruk ni kalau lagu tu. Cuba fikirlah, fikir molek. Kita nak gapo, sepatutnya kita boleh merancakkan suasana dakwah tu, orang masuk Islam ramai-ramai, sepatutnya. Tapi dah secara faham tu tak betul. Hak politik lemah dari segi politik tu satu perkara. Hak agama ni pula duduk balah pula. Duduk banyak kalau masuk, habis jadi buat apa dia? Pula. Padahalnya rugi kita kalau bikin molek lah. Bikin molek. Baiklah. Mereka kekal dalam laknat itu, tidak akan diringankan azab sengsara dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tempoh kelonggaran. 2:51. Kerana Allah telah berfirman, baca apa ni, Hudzaifah, هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Bermaksud ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur. Baca lagi. Allah juga berfirman, يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Bermaksud orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Jadi ini Allah SWT menggambarkan bagaimana cara penyiksaan terhadap mereka ni. Sebab manusia ni takut benda-benda gini. J dia takut dah. Kalau kena J, mau takut. Orang lain pun tak sibuk lah. Tak sibuk lah, kita masuk J. Lama kita mau masuk J misalnya. Jadi hak ni pun ngaka apa hukuman ni pun Tuhan sebut sebab manusia ni gitu cara nak sekat dia. Kalau tidak dia berani, dia berasa tak apa, selamat dia buat jahat pun, buat benda salah pun. Hak ni lah manusia tu. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang berhak disembah. Sebab ilah, dia sebut ilah. Wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu, Tuhan yang layak disembah, hanyalah sa saja. Sa, bukan banyak. Ni uluhiyah ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, itu rububiyah. Hak tu pun jadi masalah di kalangan orang kita ni. Waktu pengajian tu sempit, tidak terdedah. Hak tu dia kata Wahabi, akidah Wahabi. Rubub padahal dalam Quran ni, wa ilahukum, cuba tengok, bukan tafsir mana-mana, dia akan ada dalam kurungan yang berhak disembah. Apa? Sebab ilah alihaya lahu al-uluhiyah, mari situ. Apa yang kata tak ada dalam Quran salah. Secara senyap-senyap kita menyalahkan Quran pula dah. Setara tu kita ngaji tak tahu akidah mana. Kata ngaji akidah dah, uluhiyah tak boleh terima. Uluhiyah tu kepada dia, terima bahawa Tuhan Allah itulah satu-satunya yang layak disembah. Tu je. Apa nama ni, tak senang hati gitu semuanya dengan orang-orang tu. Wahabi pula. Mudahnya nak Wahabi. Sebab saya ni pergi mengajar tempat orang kata tadi, saudara kita Firdaus Wong, pak dia kena Wahabi. Kita pun Wahabi juga, dia pun kena Wahabi juga. Cara tu cara orang jahil. Cara tu fitnah disebar secara meluas, tak tahu apa Wahabi tu. Lagu ni Wahabi, ini orang Islam lagu ni percaya Allah tu sebagai Tuhan yang disembah. Ajaran Quran tu Rabbil Alamin tu rububiyah, tu je benarnya. Tapi wak kau tak mengaji, itulah sebab dia kata bahaya, kena mengaji belaka, barulah kita tahu. Kalau tidak kan dia menyalah sama sendiri. Ni menyalah kau ni, ni menyalah kau ni. Sebab apa? Sebab tidak terbuka. Sebab orang katalah adik-beradik, tapi dah tak kenal kan satu sama lain, boleh jadi gocah.
Boleh jadi gocok kan? Ada pun ni pun begitu juga. Padahalnya tak sepatutnya berlaku begitu. Tak sepatutnya. Tapi dah kena saka sifat 20. Sifat 20 tak tekan benda ni. Dia tak ada dengar. Orang malainya nak bayar duka cita saya je tak. Bukan orang biasa. Mufti pun tak tahu. Dia kata Trinity. Tauhid tiga. Trinity. Siapa setara tu? Boleh main Malaysia ni. Siapa setara tu? Kita kata, yoldah kau. Boleh berlaku. Orang ramah tak suka. Kalau orang ramah, orang awak dia tak suka. Tapi saya beginilah akibatnya apabila kita tidak terdedah, tidak mengaji secara terbuka. Tahu hak kita saja, hak jiran kita sebelah kita tak paling kiri kanan. Jadilah gundi lah. Sebab tu orang suruh ngaji. Sebab tu orang suruh ngaji. Sebab tu kita Darul Kausar ni dua selalu ngaji. Awal-awal lagi Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar tu apa dia? Salah pula, akidah salah. Faham Asy'ariyah ngaji juga, tak ada masalah. Ngaji juga kan senang, selesai masalah. Sebab tu kita tak timbul masalah benda tu. Tapi kalau kita ngaji sistem hak sini, hak biasa ni, tak usahlah ngaji 15 tahun pun. Mutas kita Ummul Barahin je. Boleh sebut kitab tu. Hudhudi, Ummul Barahin. Dusuki, Ummul Barahin. Tinggi dah tu. Sekitar tu, lepas tu sekitar Jawharatul Tauhid. Sekitar tu, 2 butir, mutas sekitar 2 butir kitab tu. Siapa tak jumpa uluhiyah rububiyah? Al-asma' wa sifat. Padahal al-asma' wa sifat tu kemudian nama-nama Tuhan. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ar-rahmanur rahim, itulah al-asma' wa sifat. Apa masalahnya? Pun jadi masalahnya kata Trinity. Sebab itulah kata benda ni kalau tidak terdedah dia jadi gitulah. Dia jadi balas sama adik-beradik. Kan banyak berlaku kan adik-beradik gocok. Apa? Adik-beradik dia tak kena. Dah gitulah jadinya. Sebab tu orang suruh ngaji belaka. Ngaji belaka jumpa tak ada masalah, tak ada gapo sebenarnya. Hak sikit-sikit tu sebab tu kita bincang dah dulu. Hak sikit-sikit ada beza sana sini, itu furu' akidah. Orang panggil furu' akidah beza tak ada jadi masalah. Tidak keluar lagi daripada ahli sunnah. Furu' sepuluh Hanafi. Tidak Islam. Mazhab dia aja. Hak tu furu' orang panggil. Cuma hak tu furu' fiqh. Akidah ni ramai lagi tak faham. Bahawa akidah ni ada furu' juga. Dia dah ingat semua usul. Hak tu jadi geger jadi. Tak ada pasal-pasal balah ni. Tuduh-menuduh ni. Lepas tuduh-menuduh dia apa? Besar benda tu. Kalau kita kata orang tu sesat, dia tidak sesat, balik bagi kita. Terupa dah tu. Kita kata orang tu kafir, dia tidak kafir, balik bagi kita. Padahal masyarakat kita ni duduk lek. Orang duduk kata kau, orang tu kata kau, orang ni fitnah. Dalam masjid ni duduk ajar fitnah. Secara senyap-senyap kita seseolahnya mengajar biar orang tu jadi kafir, biar orang tu jadi sesat. Lagu mana? Dengan tuduh orang lain sesat, dengan tuduh orang lain kafir. Kita tak sekat hak tu. Hak sekat je, hak tak serupa dengan kita sikit-sikit dalam perkara yang kita sendiri pun kata benda tu tidak wajib, harus saja. Kerana tu sekat. Patut ke ni? Ini umum dalam Malaysia lah ni. Menjadi fitnah sama kita ni. Sepatutnya kena sedar berlaku benda ni. Jadi fitnah. Apa tak saya beritahu dia? Sebab dia tak terima tawassul dengan orang mati. Tu je. Padahal benda tu masih khilaf lagi. Kalau tanya dia, wajib kau kalau kita berdoa ni tawassul? Wajib. Tak, sunat kau? Tak juga. Paling tinggi harus. Kerana beza dalam benda harus. Siapa sekat gitu. Pak orang duduk kata orang tu Wahabi. Fitnah Wahabi tu maknanya sesat bagi dia. Tuduh orang sesat. Pak kalau dia tidak begitu, balik bagi dia. Pada hakikatnya pihak berkuasa agama di mana-mana tempat kita duduk elok, orang ni jadi sesat secara tak sedar, secara percuma. Maka terbuktilah Nabi kata akhir zaman ni pagi Islam petang kafir, petang Islam pagi kafir. Lagu tu kita kata kok mana?
jadi kafir lagu mana? Dah tuduh orang hak tidak kafir jadi kafir. Kafir lah. Lepas tu semaya pula, ngucap pula, Islam pula. Petang tu Islam pula. Esok pagi kata pula orang. Kata dalam masjid pula duduk mengajar tu. Mudah-mudah tak tahu apa agama ni. Mudah-mudah. Jadi duk tuduh 10 kali 20 kali kata Wahabi tak apa. Tak tarik tauliah. Benarkan lagi. Gitu. Faham sama dia Wahabi tu. Saya. Antaranya. Jangan amal lagi orang lain lah. Kau duduk mengajar Quran, duduk mengajar hadis, ada sekolah, duduk mengajar agama hak tu Wahabi. Molek perakak masuk, perakak syaitan tu tak? Menyebabkan jadi tawar. Orang tak usah mengaji. Sesat tu. Tak ada pasal-pasal. Sebab kita duduk ajar anak kita takut kau hati. Semua ayah pun apa nama dia usik hatu juga anak dia. Abang pun usik hatu juga. Kakak pun usik hatu juga. Mak pun usik hatu. Dia takut anak. Dah bukan kita duduk ajar lagu tu. Padahal dia diri betul aja tengok. Lagu tu lah juga dengan Wahabi di Malaysia ni. Berat. Indonesia pun lagu tu juga. Support Indonesia pun lagu tu juga. Malangnya. Jadi rugilah kita. Kalau sepatutnya orang masuk Islam, kita sebuti. Zakir Naik tak boleh mengajar. Firdaus Wong pun halangnya banyak. Boleh masuk Islam orang kafir. Kalau orang Islam nak boleh faham molek. Ni forok je balas sama kita. Ni forok je. Kau tu disekap. Atas nama Wahabi. Tidak kau rugi umat ni. Rugi sebenarnya. Lepas tu ajaran-ajaran sesat tu berluasa. Sebab apa? Sebab tidak ditangani hak duduk sibuk dia hak ni. Hak tu hak sebenarnya hak salah tu dia sendiri pula duduk mendukung keadaan ni setengah-setengah tempat, bukan semua tempat setengah-setengah tempat tu. Adapun apa nama ni Nur Muhammad tu kau nyakak betul akidah tu. Boleh pula akidah bila-bila duduk kata Asy'ariyah, kita ni Asy'ariyah. Tengok, tak tahu dah kaedah. Asy'ariyah tak pernah terima sebagai akidah kalau benda tu tidak hadis boleh tak say lagi Quran tu. Hadis tu kalau hadis ahad tak boleh lagi. Asy'ariyah lagi ketat sebenarnya nak buat akidah, nak jadi akidah ni. Hadis dhaif lagi lah tak boleh. Hadis palsu tu yang kata akidah. Ada lah majlis agama dalam Malaysia hak kecil lagu tu. Orang-orang yang penting lah. Ni betul-betul jadi sebuah ayat ni. Pusing agama ni ikut lain. Orang-orang yang ajar pelik-pelik ajaran kan. Kau jumpa dengan Nabi nak mandai tak apa. Jumpa dengan tu betul tu. Tu tarekat dia. Nak bedang. Mana berlaku? Malaysia ada tu. Malaysia. Duk bela semacam tu. Cuba tengok tu. Macam-macam lah cerita. Anak banyaknya fitnah akhir zaman ni. Jadi hak saat ni tu ilah tu je. Cuba tengok, bukalah tafsir mana yang berhak, yang layak disembah, itu ilah. Rububiyah, Tuhan yang menjaga alam ni, memberi rezeki, mengurus alam semesta ni. Hak tu rububiyah orang panggil. Hak tu pun jadi tak tahu. Itulah akibat tidak terbuka. Malah itulah jadi. Kalau dalam fiqh Syafi'i saja, sesoalnya masalah itu tak betul, tidak Islam. Kaca pegang Syafi'i itu tak ada. Padahal apa banyak tak pakar-pakar pun. Sebab tu dia kata sempit. Lagu mana nak maju kamu kan lagu tu? Lagu mana nak maju? Sempit dalam akidah, sempit dalam fiqh, sempit. Dunia kau luar, dunia kau maju bidang lain, bidang agama ni hundurlah ke belakang. Kan pelik. Kalau kecek lagu tu tak boleh. Kalau kecek tu tapi saya kecek lah tu. Tak apa lah, buat lagu mana nak buat. Alhamdulillah lagi kita Kelantan ni tidak sampai gitu. Kalau saya kena, ya dah tu.
Ya lah tu. Mana pengaruh super negeri lain lah. Negeri lain memang tak boleh. Tak boleh kecek. Tak boleh kecek. Lagu tu. Ayat-ayat tak sampai situ lah kan. Ayat-ayat tak sampai situ lah. Akhirnya apa? Kata Wahabi tu Islam. Jangan duduk kata kok gak sama Islam. Wahabi tu ahli sunnah, tak boleh kata lagu tu. Tu ya benar. Bukan kita menganut Wahabi pun, bukan kita ajak orang suruh ikut Wahabi pun. Setara tu tak boleh. Hak nak jalan ke mana? Wahabi tu sesat, Wahabi tu kafir. Tu cara. Mana boleh lagu tu? Sampai mati saya tak akan kata lagu tu. Bukan orang Islam. Orang-orang lain pun lagu, bukan saya saja. Hak mana-mana dituduh Wahabi, setara tu je. Sebenarnya dia bukan Wahabi pun, bukan rujukan dia pun Wahabi tu. Saya tulis kitab buk di banyak, mana ada rujukan Wahabi? Tak ada mana. Tak ada mana. Ada sikit-sikit sebut Albani. Albani tu tokoh-tokoh lain dalam dunia ni terima dia, tokoh hadis. Cuba tanya orang-orang besar-besar hebat-hebat, terima dia. Apa masalahnya? Saya sambil Wahabi gap pokok tu. Jadi benda gitu bahaya ni sebenarnya. Penyakit berat dalam masyarakat, fitnah yang amat dahsyat. Tuhan uji kita hari ni, orang di Malaysia. Mungkin satu hari nanti akan selesai benda ni. Jadi lupa gitulah. Tapi buat masalah ni dia tengah pandang. Tengah pandang tu sebab apa? Sebab kejahilan sebenarnya. Kejahilan hak tidak sepatutnya berlaku. Saya pun tidak rapi juga orang-orang sini yang marah sangat ke Wahabi tu. Sebab orang Wahabi pun dia ada penyakit juga sebenarnya. Dia ada buah tak betul juga. Buah tak betul mana? Dia menyesatkan pula Asy'ariyah ni. Tu tak betul. Dakwah pula lah ke gitu. Asy'ariyah ni tak betul, sesat. Ahli neraka. Parah. Sebab tu sampai bila nak selesaikan lagu ni? Tuduh menuduh ni. Bukan gitu. Bukan gitu. Hak nu pun. Hak tu hak ni congek ekor, hak nu pecongek ekor jadi. Buat benda sia-sia, rugi orang Islam. Balas sama sendiri lagu ni. Balas sama sendiri. Kalau ingat dulu, zaman dulu kan, sajalah sebut kita celah-celah sikit nak wui mudah faham, nak wui nampak. Sepapah dengan amno balas mula. Menyacat. Tak. Orang tak boleh kata amno kafir tu podai. Lah ni dok mana tu? Sebab tu kata dah lama dah saya kata dulu. Ni kalau sekat ni, baru nak bersatu. Baru Islam sama Islam. Adik-adik dah jadi. Kalau selagi tak situ, dah. Apa ni penyakit manusia. Alah kau nak pecah tu mudah sangat. Alah kau nak bersatu, alah kau nak baik. Adik-adik bukan orang lain, adik-adik. Allah payah dah. Ada betul. Siapa hak tu tak makan sembelih, hak tu hak ni tak makan sembelih, hak ni tak pergi mari. Penyakit berat. Tapi dia semasa-semasa ujian Tuhan pada masa tu. Apabila habis tu dia tak ada. Sebab tu kita kena pandai-pandai hidup dalam zaman fitnah. Hak Nabi rakyat bertindih-tindih fitnah akhir zaman. Pandai-pandailah kita melepaskan diri. Dia bukan lama, berpuluh tahun juga kadang-kadang. Hak bukan lama, kita kata bukan lama tu berpuluh tahun juga. Hak muda tua orang. Baru dia boleh tengok perubahan. Payah nak. Apa benda lagu ni? Sebab tu kita kena pandai-pandailah melepaskan diri, menyelamatkan diri dalam keadaan ini. Janganlah terpalit. Kalau terpalit, siapa ke peringkat rosak akidah duk tuduh orang tu. Bukan lagu tu cara Islam. Islam ni ke arah penyatuan, ke arah harmoni, damai. Bukan duduk balah sama sendiri, bercakap musuh. Itu bukan Islam lagu tu. Tapi ketika berlaku fitnah apa-apa, waktu dia tawa, orang kecek lagu tu tawa, tak dengar. Sepatutnya kena insah lah belaka. Hak sebenarnya nak ayat ulama-ulama kita hak betul lah, hak berada di atas landasan yang betul ni.
Dia duduk tegur juga buat Wahabi ni. Bukan tak tegur. Dalam kitab masing-masing ayat, jangan lagu tu, jangan buat lagu tu, jangan duk tuduh gitu. Asy'ariyah ni sesat, Asy'ariyah ni menyeleweng. Jangan duk tuduh gitu. Kalau kata salah, kita anggap dia salah, boleh kira dah salah. Jangan dia kata sesat. Ulama-ulama kita duk balas juga ni peringkat antarabangsa. Antara tokoh hak baik, hak selama ni kita duduk sanjung dia di Malaysia ni, mana-mana pun, Dr. Yusuf Qaradawi, dia sikat lagu tu. Dia tidak kata Wahabi kafir, dia kata Wahabi ahli sunnah juga, tapi dia tak setuju sikap Wahabi lagu tu. Ia menyesatkan Asy'ariyah kamu. Sebab apa? Berapa ramai ulama ni, umat dalam dunia ni yang ikut Asy'ariyah sesat, nyanyi lagu tu. Ulama-ulama lagu ni ramai juga. Nak suruh damai, bukan nak suruh pecah. Tapi jadi telajak ni. Dia tu dia jadi gitu. Tapi bukan makna Arab Saudi tu semua lagu tu dah. Ramai orang dia pun tidak kata gitu. Sebab kita sini sebab kita sini. Cuma lebih ramai kau tu. Nak kata semua tidak. Semua juga sini. Semua kau anggap sesat Wahabi. Dah. Ramai juga ulama orang kata tidak sesat. Gitu lah. Dia ada lah telajak kau ni. Tak boleh lah lagu tu, tak boleh. Tak suruh pakai hak tu lah. Apa yang nak pakai hak tu ni? Pakai hak tenang, hak ke arah perdamaian. Ada sebab apa yang jadi kok mana-mana kena akui ada salah silap. Tu ni ada kena akui. Kalau selagi tak mengaku kita ada buat salah, susah. 252 seruan tauhid yang tersebut di dalam ayat-ayat seperti inilah yang tidak difahami dan ditolak serta ditentang oleh orang-orang musyrikin Mekah dahulu, sehingga mereka berkata seperti digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya ini. Baca. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Bermaksud, patutkah dia Muhammad menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan Tuhan hanya satu? Sesungguhnya ini adalah suatu perkara yang sangat menakjubkan. Dan ketika itu keluarlah ketua-ketua dari kalangan mereka memberi perangsang dengan berkata, jalan teruslah kamu dan tetap tekunlah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sebenarnya sikap ini adalah suatu perkara yang amat dikehendaki. Ini benda ni jadi masalah dulunya. Cuma orang kafir Quraisy dulu dia terima Allah ni. Tapi bukan Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Disembah ketek orang lain berhala-berhala tu. Tu jadi syirik. Kita ni orang Islam tidak gitu. Sembah Allah sahaja. Tetapi kadang-kadang hak Allah ni lah, kadang Allah ni hak fitnah, zaman fitnah ni. Yang nak erat Allah hak tu jadi gitu. Dengan cara tawassul, dengan cara pergi kubur, minta dengan orang kubur, dengan cara tabarruk yang melampau. Tu nak erat Allah gitu lah kau tu. Allah kepemujaan kepada selain Allah. Tapi tidaklah betul-betul ke arah tu, menuju ke arah tu. Sebab itu ya ramai ulama-ulama kita halal tu tegur selalu tu, takut jadi telajak. Takut jadi telajak. Sebab saya tengok dah benda tu masa duduk di India, duduk Pakistan, tengok benda tu semua kubur ni. Ya semua sungguh. Pergi duduk sujud kat kubur ada pas setengah jam. Kita sujud mayat tak ada lama gitu mau. Sujud. Minta dengan tu. Minta dengan tuai kubur. Orang Islam kan tu. Orang Islam. Di mana-mana pun negara Islam kan dia cemar benda-benda lagu ni lah, jadi cemar akidah tu. Jadi sikit-sikit pergi nak ke arah penyembahan selain daripada Allah. Allah sembah juga. Dia jadi sebagai kafir Quraisy lah, lama-lama. Dia nak boleh sampai ke situ, dia proses ambil masa juga. Dia tidak sekaligus. Mula-mula ambil berkat dulu. Dia sebuah kelambu Kaabah juga tukar. Setahun sekali tukar di nudung kubur tu.
Nuduh kubur hak dia anggap sebagai tu wali lah. Oh, tu wali nak benar lah. Tu wali. Jadi dia potong-potong sikit-sikit aklik dan ambil berkat. Hak nuduh tu. Start apa tu? Pasal orang lain pula. Mahal tak kira lah pasal tu. Comel lah kain dengan hiasan, dengan tulisan macam-macam. Tulisan tu kan dia puji hak dalam kubur tu ke? Puji lah. Lupa dah ke Tuhan. Lupa dah ke Tuhan. Lepas tu mari pula pokok tarekat pula, tasawuf pula, ngatik ni mula-mula tu kena biar nampak tok guru kita, biar nampak tok guru kita. Sampai satu perekat baru buat tok guru, baru Allah. Apa betul kalau gundi? Orang dipanggil dalam istilah, dia ada istilah tasawur syekh, dia panggil. Ini semua ni nak bawa ke situ belakang. Padahal dalam Quran ni kat tauhid ni kat jelas benar. Tauhid itu. Tapi dia kata kita tidak sembah. Memanglah tidak sembah selalu. Lama kelamaan dia jadi gitu. Hak sudah berlaku dah, tengok dalam dunia sudah berlaku dah. Memang gitu. Nak minta anak, nak minta gapo, pergi kubur. Mula-mula minta dengan orang kubur tu, hak mati dalam kubur tu, biar melalui dia minta dengan Tuhan. Lama-lama minta dengan dia sendiri. Minta dengan dia sendiri. Itu berlaku, berleluasa, bukan benda sikit. Itu sebab ya kita tegur dulu lagi tu, takut jadi melarat sampai ke situ, tak dengar dalam royak, tak dengar kalau dia sampai situ. Jadi hak lani ni hak dikatakan ahli sunnah lah, ahli sunnah, hak membenarkan benda tu tak apa berlaku, benda tu tak apa berlaku. Bahkan kalau orang kata tak boleh tu, habis lalu. Padahal orang nak jaga akidah umat, takut jadi sesat, takut jadi melarat pergi, dituduh. Jadi hak membenarkan benda-benda tu, hak itulah ahli sunnah. Balik paih jadi. Kalau betul ahli sunnah, sepatutnya ahli sunnah ni jaga molek lah akidah. Sebab kita kata tadi lah, Nur Muhammad tu dia boleh pakai buat akidah, padahal hadis maudhu'. Mana Asy'ariyah, mana banyak hadis maudhu' boleh buat akidah. Dhaif pun tak boleh, sahih pun tak boleh. Asy'ariyah lebih lagi daripada ahlul hadis. Ahlul hadis kata boleh buat akidah hadis sahih, boleh dah. Asy'ariyah kata tak boleh. Tengok ketak gitu mu. Setara tu pun boleh buat kata penyelewengan sadilah. Tak tahu Asy'ariyah mana dah tu kalau lagu tu. Boleh dongeng tu nyap terima. Dongeng Nur Muhammad tu jadi burung merok. Lepas tu burung merok peluh, malu pasal tengok dalam cermin diri dia comel tu, peluh tu jadi koni habis sekali alat. Boleh pakai tu akidah lagu tu. Sebab tu kata fitnah besar ni. Hak kecek tu lagu siapa dia? Syekh tarekat tu. Hak dia akui, kira-kira di kalangan perempuan dia tu lah, kita tak akui. Kalau lagu tu, hak dia akui tu kecek lagu tu. Boleh akidah. Tak tahu Asy'ariyah mana dah tu, tapi dakwah Asy'ariyah ahli sunnah lah tu lagu tu. Ahli sunnah gapo? Kalau kaedah duk ahli belakang tak tahu, berat tu. Sebab itulah saya kata ni zaman fitnah, banyak sangat fitnah. Lepas tu 253 ni duduk mana? Ni pula ni. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, dan seterusnya. Jadi kita tengok 253 dulu. Jadi Allah sebut ni langit bumi gini-gini benda-benda dia sebut ni semua ni tanda dia tu ada, dia tu maha kuasa. Tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diterangkan di sini kenapakah terdapat tanda-tanda dan bukti-bukti yang jelas bagi keesaan Allah dan kekuasaannya pada penciptaan langit-langit dan bumi.
Tetapi ia dapat dilihat dengan jelas pada beberapa firman Allah di bawah ini. Apa dia sebut sebagai tanda-tanda tu? Di sini sebut gitu je. Tengok di bawah ini, baca Hudzaifah. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها وزيناها gitu. وزيناها وما لها من فروج. Dia halus sangat tulis tu kan, apa? Apa dia alif kecil atas tu. Atas nun tu ada tu. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Bermaksud, kalaulah mereka menyangka kami tidak berkuasa mengembalikan mereka hidup semula, maka tidakkah mereka memperhatikan langit di atas mereka, bagaimana kami membina dan menghiasinya dengan bintang-bintang dalam keadaan tidak ada padanya retak renggang. Dan bumi kami haparkannya, dan kami letakkan padanya gunung ganang yang teguh, serta kami tumbuhkan padanya segala jenis tanaman yang indah pemandangannya. Kami adakan semua itu untuk menjadi pengajaran dan peringatan yang menunjukkan jalan kebenaran kepada tiap-tiap seorang hamba Allah yang mahu kembali kepadanya dengan taat dan berbakti. Itu kaitannya. Baca lagi. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Bermaksud, dialah Tuhan yang telah menciptakan 7 petala langit yang berlapis-lapis. Kau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa, yakni daripada melihat sebarang kecacatan, sedang dia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dan sia-sia. Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya peluru yang merejam syaitan-syaitan, dan kami sediakan untuk mereka azab neraka yang menjulang-julang. Baca lagi. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Bermaksud, dialah Tuhan yang telah menciptakan bumi mudah untukmu, oleh itu jelajahilah seluruh pelosoknya dan makanlah rezeki yang telah dikurniakannya, dan ingatlah kepadanya jua kamu akan dibangkitkan kembali dan dipulangkan. Jadi ini semua tanda-tanda Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, kebesarannya, keesaannya dan segala sifatnya yang sempurna itu. Dan silih berganti malam dan siang. Ini pun dia sebut sebagai tanda Allah juga. Tidak diterangkan di sini kenapakah terdapat tanda-tanda dan bukti-bukti yang jelas bagi keesaan Allah dan kekuasaannya pada silih bergantinya malam dan siang, dan untuk apa pula ia diadakan. Tetapi ia dijelaskan pada beberapa tempat lain di dalam Al-Quran. Antaranya ialah baca. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan malam kepadamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat,
Tuhan manakah selain Allah yang dapat membawakan sinar terang kepadamu? Maka mengapa kamu tidak mahu mendengar secara memahami dan menerima kebenaran? Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan siang kepadamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Tuhan manakah selain Allah yang dapat membawakan malam kepadamu untuk kamu berehat padanya? Maka mengapakah kamu tidak mahu melihat dalil-dalil dan bukti keesaan dan kekuasaan Allah? Dan di antara rahmat pemberiannya, Dia menjadikan untukmu malam dan siang silih berganti, supaya kamu berehat padanya, dan supaya kamu berusaha mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan juga supaya kamu bersyukur. Di dalam ayat-ayat ini dia sebut faedah siang dan malam itu. Dan Allah SWT tanya, lagu mana kalau dia jadikan malam berpanjangan? Hingga ke hari kiamat. Di sini tak ada sebut ni. Ulama-ulama lah bahas pula. Ulama-ulama bahas ni. Bila dia ni malam sepanjang sampai hari kiamat? Ada yang kata ada dah. Setengah-setengah tempat je, kutub utara, kutub selatan tu, ataupun negara-negara yang berdekatan dengan waktu tu, memanglah pada hari sepanjang masa, tak ada siang, tak ada malam, ataupun malam sepanjang masa, tak ada siang. Setengah-setengah tu kalau dekat sikit, mari sikit ni, 23 jam siang, malam sejam. Bayangkan, ada pula 23 jam malam, siang sejam. Siapa dia boleh ubah? Cuba kaya. Sampai bila ni? Ada dah. Cuma kita duduk sini tak nampak. Atas muka bumi ni tu buat gitu dah. Boleh ubah? Bejaklah dalam bidang sains, bejaklah dalam bidang kategori ni, boleh ubah? Duduk situ beberapa generasi boleh ubah? Tak boleh ubah. Duduk gitu. Duduk gitu. Lepas tu kita manusia ni nak rehat. Walaupun bulan siang pun tidur juga. Dia kena tidur manusia ni. Sebab kita tidur tengah hari ni, tidur lah sampai masa dia ngantuk letih kan, lepas bangun buat kerja pula. Begitulah. Ulama-ulama mereka bahas panjang lagi. Pas sembahyang lagu mana situ? No. Sembahyang 5 waktu jadi lagu mana pula? No. Panjang cerita lah. Setengah-setengah ulama kata ni dekat kiamat, sebelum kiamat akan berlaku begitu. Kita ni Kita ni malam panjang, siang pun panjang, lebih kurang sama panjang lah kita kata. Dia bumi ni akan berhenti suatu masa nanti. Akan berhenti senyap. Jadi kalau duduk menghadap matahari tu cerah semua lah. Kalau duduk di belakang matahari ni gelap semua lah. Ketika tu tak berlaku lagi ni hari ni. Ketika tu kalau berlaku, siapa dia boleh buat apa? Clear saja lah. Dia ada dua pendapat sini. Ada dua pendapat sini. Kok mana-mana pun ayat lemahnya manusia. Tidak akan nampak kekuasaan Allah tu. Siapa dia boleh buat lagu tu? Orang lain. Nampaklah. Saja Tuhan lagu tu. Boleh buat lagu tu. Man ilahun ghairullah. Mana Tuhan lain selain daripada Allah? Boleh ubah. Kalau kita terima ada dah tu pun boleh ubah. Tak boleh ubah. Mana duduk situ tu gitu, duduk gitu. Sampai masa tidur. Yang ngantuknya letih. Manusia ni orang tak ada malam pun. Sampai masa kan tidur. Gitu. Tak boleh nak ubah. Hak Tuhan buat ni. Begitulah ayat. Ni baca tak? Tak baca lagi kan? Baca. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Bermaksud, kami jadikan malam dan siang itu dua tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Kami jadikan malam gelap gelita dan kami jadikan siang terang benderang, supaya kamu mudah mencari rezeki dari limpah kurnia Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisab, bulan dan hari. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu yang kamu perlukan untuk dunia dan agamamu telah kami terangkan dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Ini semua tanda Allah belaka, untuk kita mudah kira hari ni hari gapo. Kalau tidak nak kira mana payah.
Baik jadinya. Jadi orang-orang kebanyakan buka bumi ni boleh disebut hari dia, hari ni malam, boleh sebut. Tapi hak tidak lagu tu pun hidup juga. Dia tak boleh ubah ketetapan Allah SWT itu. Lepas tu bahtera 255. Ini pun tanda juga, tanda kekuasaan Allah juga. 255. Bahtera adalah terjemahan bagi perkataan al-fulk. Di dalam Al-Quran ia digunakan sebagai mufrad, kata tunggal, dan juga jamak, dua-dua sekali. Fulk boleh. Di sini perkataan al-fulk digunakan sebagai kata jamak. Sementara pada firman Allah di dalam surah Hud pula, sebagai contohnya, ia telah digunakan sebagai mufrad. Lihat ayatnya di bawah ini, baca. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Bermaksud, dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami, dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Jadi hak perahu, apa dia Tuhan suruh Nabi Nuh buat ni, saja al-fulk juga diguna sini. Al-fulk juga, bukan banyak putih perahu, bukan banyak putih bahtera lah, dah satu je. Maknanya al-fulk ini ada digunakan sebagai mufrad, ada juga sebagai jamak. Dalam ayat kita baca tadi itu sebagai jamak. Sebab itulah terjemahnya mana tadi, ni wal fulk bahtera apa jamak. Sebab situ dipakai jamak, bukan khusus dengan bahtera tertentu saja. Mana-mana bahtera lah, jalan molek tengah laut, yang berlayar di lautan membawa itu muatan yang berguna kepada manusia, dan pada apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Itu pun tanda kekuasaan Allah juga, tanda Tuhan tu mempunyai sifat rahmat, dan Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu Al-Bar, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang Rahman, sangat mengasihani, sangat merahmati manusia. Tuhan yang memberi rezeki, Ar-Razzaq. Apa kait belaka lah tu. Jadi nama-nama Tuhan tu, dia berkait, sifat-sifat Tuhan tu berkait dengan ni apa yang disebutkan 256. Di dalam Al-Quran, air, yakni hujan, seringkali dikatakan diturunkan dari langit. Ibarat ini perlu sekali difahami dengan baik, kerana Al-Quran sendiri pada beberapa tempat yang lain menyebutkan dengan terang bahawa ia turun dari awan. Di dalam ayat 164 ini pun terdapat isyarat kepadanya, iaitu pada firman Allah, wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard. Juga pada peredaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Adapun ayat yang terang mengenai air hujan itu diturunkan dari awan dapat dilihat pada dua ayat Al-Quran yang dikemukakan di bawah nota 255 selepas ini. Itu terang, maknanya air hujan itu daripada awan. Tapi dia sebut, kadang-kadang sebut daripada langit. Itu kena faham lah. Penggunaan perkataan langit di dalam ayat ini kalau begitu perlulah difahami dengan makna bahasanya semata-mata, iaitu segala apa yang terdapat pada ruang di atas kita, itu langit dari segi bahasa Arab. Di sini dipakai dari sudut bahasa, sebab dalam Quran ini kadang-kadang dipakai dengan makna urfi, kadang-kadang dipakai dengan makna bahasa. Itu kena faham. Misalnya salah dari segi bahasa makna puji-pujian, doa. Dari segi uruf istilah agama sembahyang kita maklum itulah. Dalam Quran ada guna kedua tu. Jadi begitu juga dengan hak dikatakan langit hak sebenarnya, hak Nabi naik Mi'raj tu tak boleh masuk kan. Tutup pintu tu, tanya siapa dia. Tu langit sebenar. Lepas tu hak setiap di atas kita langit,
Itu pun betul juga, dalam Quran ada gunanya. Jadi hak sini ni maksud langit ni awan tu, bukan langit sungguh, bukan langit sebenar tu. Langit hak sebenar tu jauh, tak tahu mana lagi. Segala bintang, segala matahari, segala bulan, apa hak mana ada ni, bawah langit berlaku. Bawah langit berlaku. Dan semua itu disebut sebagai langit. Baiklah. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya. Di tempat lain, di tempat yang lain Allah menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang bagaimana bumi yang mati dan kering kuntang itu menjadi hidup dan subur dengan turunnya air hujan. Firman-Nya, baca. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Bermaksud, wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak, ragu-ragu tentang kebangkitan makhluk hidup semula pada hari kiamat, maka perhatikanlah kepada ketingkatan kejadian manusia. Kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan kami jadikan secara yang demikian. Kerana kami hendak menerangkan kepada kamu kekuasaan kami, dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim ibu yang mengandung itu apa yang kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. Kemudian kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak, kemudian kamu dipelihara hingga sampai ke peringkat umur dewasa, dan dalam pada itu ada di antara kamu yang dimatikan semasa kecil atau semasa dewasa, dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga dia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Dan ingatlah satu bukti lagi, engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh, dan gembur membusuklah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. Lepas tu segala jenis haiwan, juga pada peredaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. 258. Di sini tidak disebut bagaimana ia dikendalikan, cuma disebut dikendalikan. Tetapi pada beberapa tempat lain disebutkan kaifiat dan cara-caranya. Antaranya ialah pada dua firman Allah ini, baca. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Bermaksud, dan dialah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya, iaitu hujan, hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halakannya ke negeri yang mati, yakni ke daerah yang kering kontang. Lalu kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan dan tanaman-tanaman. Demikianlah pula kami mengeluarkan, yakni menghidupkan semula orang-orang yang telah mati, supaya kamu mengambil pelajaran daripadanya. Baca lagi. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد
فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Bermaksud, tidakkah engkau melihat bahawa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan kelompok-kelompoknya, kemudian menjadikannya tebal berlapis-lapis, lalu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan hujan batu dari langit, dari gunung ganang awan yang ada padanya, maka dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dan memalingkannya dari sesiapa yang dikehendakinya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Jadi itulah cara Allah SWT mengendalikan awan untuk membawa air dan menghidupkan tanah yang mati. Pengajarannya kepada dia, kita manusia yang hidup ni pun lepas mati hidup semula. Boleh. Tengok waktu lah. Tuhan suruh tengok waktu. Itu bukti. Itu bukti. Pada semua itu terdapat bukti-bukti yang jelas tentang keesaan Allah dan kekuasaannya bagi orang-orang yang berfikir. Bagi orang yang berfikir cukup tanda-tanda tadi sebagai bukti adanya Allah, berkuasanya Allah, dan sempurnanya sifat-sifat Allah. Itulah. Jadi tak habis ni, panjang lagi. Kita berhenti setakat itulah dulu dah untuk malam ni. Setakat itu dulu untuk malam. Wallahu